Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Suram Bijak bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Sejak Coach Tan Chee Ho meletakkan jawatan, sekarang ni kita tertanya-tanyalah siapa yang bakal mengisi kerusi panas mengemudi barisan skuad Harimau Malaya. Setakat ni ada beberapa nama yang disebut-sebut oleh media dan juga peminat bola sepak Malaysia untuk mengisi kerusi panas ni. Jadi mari kita lihat siapakah calon-calon tersebut. Dan kita mulakan dengan tempat kelima, iaitu Benjamin Mora. Kita boleh cakap Mora ni antara jurulatih yang berjaya dalam kancah bola sepak Malaysia. Bersama-sama dengan JDT, Mora berjaya memberikan 3 kejuaraan Liga Super pada tahun 2019, 2020 dan juga 2021. Selain itu ada 1 kejuaraan Piala Malaysia pada tahun 2019 dan 2 trofi Piala Subangsih pada tahun 2020 dan juga 2021. Andai kata Mora ni dilantik sebagai ketua jurulatih Harimau Malaya, aku rasa Mora tak ada masalah untuk menerapkan taktikal dan falsafah bola sepak dia dalam skuad Harimau Malaya. Sebabnya ramai player-player kebangsaan yang bermain bersama dengan JDT. So Mora takkan ada banyak masalah lah untuk kontrol player-player ni. Sebab Mora akan bekerjasama dengan player-player JDT ni juga. Kalau cerita pasal taktikal pula, formasi yang diterapkan Mora dalam pasukan JDT adalah 4-3-3. Sama juga macam falsafah dan DNA yang ingin diterapkan oleh FAM berdasarkan roadmap F30. Dan taktikal ni juga di-apply oleh Tan Chee Ho sebelum ni. Cuma kekurangan Mora ni, dia kurang pengalaman dalam mengendalikan perlawanan di peringkat antarabangsa, terutamanya untuk pasukan kebangsaan. Adalah sikit experience main dekat AFC Champions League bersama dengan JDT, tapi itu pun struggle juga. Dan tanpa sokongan TMJ, aku tak rasa Mora boleh pergi jauh. So andai kata Mora berpisah dengan TMJ untuk mengendalikan pasukan Harimau Malaya, mungkin dia akan struggle juga. Dan aku pun tak rasa TMJ akan melepaskan Benjamin Mora. Sebabnya JDT pun dalam persiapan pramusim untuk ke Dubai. Benda dah prepare, benda dah ready untuk menghadapi musim baru 2022 ni. Takkanlah TMJ nak melepaskan Mora macam tu, je kan? Calon keempat yang disebut-sebut untuk menjadi ketua jurulatih Harimau Malaya iaitu Lim Tiong Kim. Macam kita tahu, Lim Tiong Kim ni merupakan bekas pengarah projek program pembangunan bola sepak negara NFDP. Sebelum dia menguruskan NFDP, dia merupakan assistant coach pasukan Bayern Munich bawah 19 tahun. Katanya dia antara individu yang menggilap bakat pemain-pemain bintang di Jerman. Tapi lepas dia gagal mencapai KPI untuk bawa skuad bawah 16 tahun negara pergi ke World Cup bawah 17 pada tahun 2016, masa batch Lokman Hakim tu. Lepas tu ada campur tangan politik negara pula. Dia terus tak disambung kontrak sebagai pengarah NFDP. Sekarang ni dia tak ada menguruskan mana-mana pasukan, tapi lantang mengkritik bola sepak Malaysia. Kalau ikutkan, aku nak Lim Tiong Kim ni dilantik sebagai ketua jurulatih Harimau Malaya. Yelah, dia banyak kritik tu, kritik ni. Idea-idea yang dia cakap pun nampak macam bombastik. Cuba bagi dia kerja sikit, boleh pergi jauh ke tak? Cuma Lim Tiong Kim ni mungkin kepakaran dia untuk mengasah bakat-bakat muda. Tak ada lagi pengalaman menguruskan tim senior. Calon jurulatih ketiga, ini juga nama yang agak famous lah yang disebut-sebut oleh fans Malaysia, iaitu Boyan Hodak. Pernah mengendalikan pasukan-pasukan di Liga Malaysia macam UPB My Team, Kelantan, JDT, Pulau Pinang dan juga yang paling latest Kuala Lumpur City. CV dia agak mantap juga. Biasanya dia akan jadi coach time team tu biasa-biasa dan dia develop team tu jadi team yang mantap dan digeruni. Contoh, memberikan kejayaan treble kepada pasukan Kelantan pada tahun 2012. Lepas tu memberikan JDT kejuaraan Liga Super pertama diorang pada tahun 2014. Dan yang paling latest, memberikan kejuaraan Piala Malaysia kepada Kuala Lumpur City pada tahun 2021. Dan katanya Boyan Hodak ni dah ready andai kata FAM nak offer kontrak sebagai ketua jurulatih Harimau Malaya. Tapi dia bagi syarat dia nak kuasa penuh dalam menguruskan pasukan ni. Tak nak ada campur tangan orang luar, tak nak ada campur tangan gaib ke bagai. Macam kita tahu, Boyan Hodak ni sekarang bersama dengan Kuala Lumpur City, tapi CEO Kuala Lumpur City, Stanley Bernard cakap dia pun reda, pasrah je andai kata Boyan Hodak nak bersama dengan pasukan kebangsaan. Boyan Hodak ni garang pun garang, bolehlah brainwash sikit player-player negara kita. Tapi Boyan Hodak ni ada buat palat sikit dengan FAM sebelum ni.
Selain banyak juga kritik pasal sistem FAM ni, bila tim bawah 19 tahun Malaysia yang dia manage kalah grouping time kejohanan jemputan Sonic Cup di Jepun, dia salahkan FAM kritik sistem bola sepak Malaysia tak berjaya menghasilkan ubi-ubi muda yang berkualiti. Bila tim sendiri kalah, salahkan pula orang lain, FAM terus tak sambung kontrak member ni. So ini mungkin antara faktor yang menghalang Boyan Hodak untuk menjadi ketua jurulatih Harimau Malaya. Okey, calon seterusnya. Calon kedua, legenda bola sepak Thailand, Kiatisuk atau lebih dikenali sebagai Zico. Otai-otai Perlis mungkin kenal Zico ni sebagai player sebabnya Zico pernah mewakili pasukan Perlis dalam kancah bola sepak Malaysia. Sebagai jurulatih, dia mempunyai rekod yang agak baik juga dalam kancah bola sepak antarabangsa. Beliau merupakan jurulatih pasukan kebangsaan Thailand yang membawa skuad Thailand bawah 23 tahun mara ke peringkat separuh akhir Sukan Asia 2014 di Korea Selatan. Dan menguruskan pasukan senior Thailand, dia berjaya menjulang EFF Suzuki Cup 2014 dan juga 2016. Selain itu, membawa Thailand ke pusingan akhir kelayakan Piala Dunia 2018 Zon Asia. Sekarang ini Zico merupakan ketua jurulatih kelab di Vietnam HAGL, dan kalau FAM betul-betul berminat dengan Zico, diorang kena tebus baki kontrak Zico dengan kelab Vietnam ni. Seterusnya yang terakhir, aku letakkan calon ni di tempat yang pertama untuk menjadi prospek ketua jurulatih Harimau Malaya. Sebabnya ada possibility yang tinggi untuk FAM melantik dia ni sebagai ketua jurulatih Harimau Malaya yang baru. Jurulatih yang dimaksudkan adalah Brad Maloney. Jurulatih yang berasal daripada Australia ni sebenarnya dah bersama dengan FAM sejak 2014 lagi. Bermula dengan skuad bawah 19 dan bawah 23 tahun negara sebagai assistant coach kepada Dato' Ong Kin Swee. Dan sekarang ni merupakan ketua jurulatih bawah 23 tahun negara. So selepas hampir 7 tahun bersama dengan FAM, Brad Maloney ni kita boleh cakap berpengalaman lah dengan kancah bola sepak Malaysia dan juga Asia Tenggara. Antara kejayaan Brad Maloney setakat ni, dia berjaya membawa skuad bawah 23 tahun negara layak secara merit bermain di Piala Asia bawah 23 pada tahun 2022 yang berlangsung di Uzbekistan nanti. Aku predict Brad Maloney ni merupakan calon utama yang ada dalam kepala otak pengurusan FAM sekarang ni. Sebabnya dengan masa yang singkat sebelum kelayakan Piala Asia, aku tak rasa FAM banyak masa untuk cari ketua jurulatih yang lain. Yelah, nak panggil interview bagai, lepas tu nak buat kajian lah, nak buat postmortem lah, itu perlukan masa berjuta-juta tahun. Dan kalau based on history pun, Datuk K. Raja Gopal, Ong Kin Swee, Tan Chee Ho, semua ni pernah menguruskan pasukan bawah umur negara, lepas tu dapat naik pangkat menjadi ketua jurulatih pasukan senior kebangsaan. So that's why aku cakap Brad Maloney ni ada possibility yang tinggi untuk dilantik oleh FAM sebagai ketua jurulatih Harimau Malaya yang baru. Tapi siapa pun yang akan dilantik sebagai ketua jurulatih yang baru, KPI awal diorang pastinya untuk layak secara merit ke Piala Asia 2023. Memang satu cabaran lah kepada ketua jurulatih yang baru nanti. Dan seterusnya kita nak tengok ketua jurulatih yang baru ni adakah akan membuat keputusan yang merepek-repek, masih nak bereksperimen, atau terus develop pasukan yang mantap untuk bertanding dalam pelbagai kejohanan. So based on 5 calon ni, korang rasa siapa yang akan FAM lantik sebagai ketua jurulatih Harimau Malaya? Aku rasa itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.